Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, ini satu lagi penderahan yang paling menarik sekali berkaitan negeri Kedah. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anwar pertahan harga barang keperluan jauh lebih rendah berbanding dulu. Sekarang ini, walaupun pembangkang, hater kepada kerajaan perpaduan kerajaan Madani, sering kali mengatakan bahawa harga barang sekarang naik mendadak atau sebagainya. Tetapi yang tak pernah diberitahu kepada sesiapa ialah perkara yang pernah berlaku sebelum PRU15. Ramai yang lupa bahawa harga pada PRU15 jauh lebih mahal berbanding pada harga pada waktu ini. Itulah yang dipertahankan oleh Perdana Menteri Malaysia sekarang. Cuba didedahkan dan cuba diberikan pemahaman kepada semua rakyat Malaysia bahawa harga yang ada sekarang jauh lebih rendah berbanding dulu merujuk kepada peristiwa ataupun kerajaan sebelum PRU15, iaitu kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional bergabung dengan beberapa parti yang lain. Harga barangan keperluan seperti ayam, telur dan minyak masak masih rendah dan stabil jika dibandingkan ketika di bawah pentadbiran kerajaan terdahulu, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, masih ada sesetengah pihak yang menyelar kerajaan Madani seolah-olah tidak melakukan apa-apa bagi menangani soal kos sara hidup rakyat. Beliau berkata, masih ada setengah pihak yang menyelar kononnya kerajaan Madani seolah-olah tidak melakukan apa-apa bagi menangani soal kos sara hidup rakyat. Sebenarnya, kerajaan pada waktu ini bertungkus lumus membantu rakyat. Tapi biasalah, hater ni dia akan cuba putar sini, spin sana, spin sini, akhirnya terbelit di leher sendiri. Kata Anwar Ibrahim, jangan lupa, ini satu peringatan kepada anda semua, kepada kita semua. Satu peringatan bahawa pada sekitar tahun 2021, tahun 2022, harga ayam adalah RM13 sekilogram. Berani menafikannya? Kalau berani menafikannya, sila buktikan. Karena ini adalah fakta yang diberikan oleh Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim sendiri. Faktanya ialah pada sekitar tahun 2021-2022, harga ayam adalah RM13 sekilogram. Tapi sekarang harga ayam lebih rendah. Ada yang RM9 sekilogram, ada yang RM9.50 sekilogram. Tapi ini tak pernah pula diberitahu oleh walaun. Tapi hari ini Anwar Ibrahim sendiri beritahu. Kata Anwar Ibrahim, pembangkang ingat kita lupa. Masa dia jaga mentadbir kerajaan, harga minyak masak 5 kilogram cecah RM45 hingga RM50. Sekarang kata Anwar Ibrahim sekitar RM27. Jadi, nak pilih fakta mana? Yang mahal itu bukan sekarang. Yang mahal itu dulu. Sekarang ini masih jauh lebih murah daripada dahulu. Telur ayam sampai tiada ayam dalam pasaran, kata Anwar Ibrahim. Sekarang alhamdulillah stabil, kata beliau lagi. Anwar Ibrahim berkata demikian ketika berucap pada majlis perhimpunan bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di sini pada Isnin yang dihadiri 500 penjawat awam. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Zuki Ali dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Anwar dalam pada itu berkata, kegiatan sindiket penyeludupan yang membabitkan beberapa anggota Jabatan Kastam Diraja Malaysia amat menyedihkan, lebih-lebih lagi jabatan itu terletak di bawah Kementerian Kewangan.
Orang yang meremehkan isu rasuah lupa bahawa dalam satu jabatan kecil dari pasukan keluarga kastam itu masih boleh sebabkan kerugian hampir 2 bilion ringgit kepada negara. Bayangkan kalau ini berlaku dalam ketirisan minyak diesel, minyak masak yang diambil oleh kalangan tertentu. Kalau kita boleh kumpulkan semua, kita boleh selamatkan puluhan bilion ringgit, kata Anwar lagi. SPRM pada 29 Mac lepas mendedahkan jumlah ketirisan akibat kegiatan sindiket penyeludupan itu mencecah 2 bilion bagi tempoh 3 tahun lepas. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azambaki dilapor berkata 34 anggota penguatkuasa dan 27 individu serta pemilik syarikat ditahan menerusi Ops Samba 2.0 kerana melindungi dan memudahkan aktiviti penyeludupan sindiket itu. Anwar seterusnya menekankan aspek penguatkuasaan bagi membendung ketirisan kerajaan dan menurutnya sebagai kerajaan bertanggungjawab semua pihak perlu memikirkan kaedah terbaik dalam memastikan bantuan dan subsidi disalurkan kepada golongan sasar seperti yang dilakukan menerusi penyasaran semula subsidi elektrik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Mana menteri besarnya ialah Sanusi Mat Noor. Banyak kontroversi sedang melanda di negeri Kedah. Ada yang berkait dengan MBI, macam-macam lah. Dan ada juga yang ada kaitan langsung dengan Menteri Besar Kedah, iaitu Sanusi Mat Noor. Banyak jawapan-jawapan daripada Sanusi itu memang agak menimbulkan kontroversi, antaranya apabila beliau menggelarkan satu perkara itu sebagai lintah yang menghisap darah sehingga menimbulkan ketidakselesaan bahkan ketidakpuasan hati daripada beberapa staf yang berkenan. Kali ini apa yang berlaku ialah SSI Kedah disaman. RM 310 juta dituntut. Wah, ini bukan sedikit, ini bukan jumlah yang kecil. Ini jumlah yang sangat besar. Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri SSI Kedah yang didakwa melanggar perjanjian pajakan tanah ditandatangani pada tahun 2020 telah disaman oleh kumpulan aras niaga Berhad yang menuntut RM 310 juta. Oh, rupa-rupanya SSI ini ialah Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Tuan Firhat Muhammad Fikri yang mewakili kumpulan aras niaga Berhad berkata, writ saman difailkan pada 25 Mac lepas itu menamakan SSI Kedah, Pengurus Besar SSI Kedah dan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah sebagai defendant lapor bernama. Beliau berkata saman itu difailkan selepas kumpulan aras niaga Berhad diarah menyerahkan kembali tanah seluas 255 hektar di Mukim Semeling, Kuala Muda yang dipajakkan secara sah sebelum ini kepada SSI. Pelanati menuntut ganti rugi akibat mungkir janji terhadap perjanjian tambahan sebanyak 300 juta ringgit dan ganti rugi atas kerja dibuat Planatif dalam melaksanakan projek di tapak berkenan sebanyak RM 10 juta katanya pada sidang media. Pengasas dan pengurusi eksekutif Kumpulan Aras Niaga Berhad Muhammad Anas Muhammad Anwar berkata, pihaknya mempunyai perancangan kerjasama dengan pemodalan Kedah Berhad bagi membangunkan lombong biji besi di tapak berkenan. Beliau berkata syarikat telah mengeluarkan sejumlah modal bagi mengawal tapak tersebut, termasuk melakukan kerja kajian di kawasan itu sebelum membentangkan potensi kegiatan perlombongan biji besi dan mampu menjana pendapatan negeri. Apa yang dikesalkan, selepas pembentangan pada Mac 2021, SSI Kedah tidak lagi melayan permohonan kami untuk mendapatkan lesen melombong dan membiarkan status projek itu tergantung. Malah dalam pertemuan bersama pengurus besar SSI Kedah, kami diminta menyerahkan kembali tanah, katanya. Anas berkata mengikut perjanjian itu
Syarikat itu mendapat hak pajakan selama 45 tahun di tapak berkenan dan mematuhi segala syarat yang ditetapkan bagi memulakan pembangunan lombong biji besi sehingga peringkat perjanjian tambahan. Namun akhirnya kami tidak diberikan lesen melombong dan ia jelas merugikan pihak syarikat, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang memang patut diambil tahu oleh kerajaan negeri Kedah, diselesaikan dengan baik dan jangan sampai disaman 310 juta pula. Ini bukan jumlah yang kecil, ini satu jumlah yang amat besar. Sekian dulu untuk kali ini, kita tunggulah apa komen daripada orang-orang yang berkaitan. Jumpa lagi, bye-bye.